Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Semua sihat Sihat, cikgu. Alhamdulillah, sihat, cikgu. Ya, cikgu. Ni kawan-kawan lain ni tak join lagi ni. Ada mesej dia orang tak? Siapa lagi tak join ni? Lokman, Uzair, Azmi, Sakinah. Tolong mesej dia orang. Yasmin. Dizol lagi apa lagi? Okey, jadi kita akan mula. Alright, jadi kita akan sambung penyediaan penyata keuangan. Jadi minggu lepas kita dah belajar akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi, yang mana hari Isnin cikgu ajar akaun perdagangan dan hari Sabtu lepas cikgu ajar akaun untung rugi. Okey. So siapa yang tak datang dulu kelas tu boleh rujuk video yang cikgu dah postkan dalam grup. Jadi belajarlah dengan video ni. Okey. Jadi kelas yang lepas hari Sabtu baru-baru ni cikgu ajar akaun untung rugi. Kemudian cikgu minta buat akaun perdagangan dan untung rugi dan cikgu ada bagi jawapan. Okay. Jadi siapa yang nak minta cikgu semak cara buat tu boleh WhatsApp cikgu, ada juga kawan-kawan yang hantar. Jadi cikgu boleh tengoklah cara jawapan tu macam mana, awak jawab tu macam mana. Okay, cuma sebelum cikgu mula ni, satu pesanan cikgu kelas kita seminggu sekali. Jadi, dan ini adalah kelas rasmi sekolah. So, bila masuk kelas rasmi sekolah, kehadiran tu diambil kira. Kehadiran diambil kira tu maksud cikgu, kehadiran awak ni direkod dalam sistem yang mana KPM pun tahu. Jadi cikgu harap kelas-kelas akan datang kena join lah. Cikgu tahu orang ada tuition apa semua, itu tak ada masalah, baguslah ada tuition semua kan. Jadi janganlah harap kat tuition je. Sebab tuition tu kehadiran tak diambil, rekod kehadiran tu tidak diambil.
Jadi untuk kelas yang wajib ni, kehadiran memang akan direkod dalam sistem yang Kementerian Pendidikan Malaysia berikan. So nama korang semua ada dalam sistem tu. Jadi kalau banyak tak hadir, tak cantik lah nanti nak apply apa-apa nanti susah lah sebab kementerian dah ada dia punya ratus kehadiran tu. Jadi tolong pesan kat kawan-kawan, kalau bangun lambat ke apa ke, masuklah kelas, tak ada masalah. Jangan dah terlewat 10 minit, 5 minit, tak payahlah masuk, dah lewat. Cikgu tak ada masalah, masuk je. Okey. Alright. Sebab cikgu kita tahun ni memang kita akan habis kelas online kita sampai akhir tahun walaupun cikgu meramai vaksin, lepas tu dengan cerita pun peralihan pasar untuk Lembah Kelang tak mungkin berlaku, tapi dia akan utamakan form 5 dengan form 6. Jadi cikgu rasa memang kelas kita kelas online sehingga akhir tahun. Okey. Dah sedia semua? Dah. So hari ni cikgu nak terangkan cara nak sediakan penyata kedudukan keuangan untuk milikkan tunggal. Milikkan tunggal kalau siapa tahu itu adalah organisasi atau entiti perniagaan. Salah satu entiti perniagaan yang ada kat Malaysia ni. Jadi penyata kedudukan keuangan ni adalah salah satu laporan keuangan yang perlu disediakan pada akhir tahun. Inilah tajuk untuk penyata kedudukan keuangan yang kita perlu sediakan. Penyata kedudukan keuangan pada tarikh akhir tahun. Kalau akaun perdagangan untung rugi, dia tajuk dia akaun perdagangan untung rugi tahun berakhir. So tajuk tu jangan tertukar. Okay. So untuk PKK ni penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember. Okey. Kalau ikut turutan, kita kena sediakan APUR terlebih dahulu, iaitu APUR tu akaun perdagangan pada minggu lepas. Okay. Kita kena sediakan akaun perdagangan untung rugi terlebih dahulu. Bila kita dah dapat untung bersih, barulah kita sediakan PKK. Ada sebab dia, nanti cikgu bagi tahu. Jadi kena sediakan APUR terlebih dahulu, kemudian baru kita buat PKK. Jangan korang buat PKK dulu baru buat APUR, salah. Tak boleh. Bukan salah, memang tak boleh. Okey. Dan cara kaedah kita nak buat ni macam biasa, bila buat laporan keuangan ada dua format. Format penyata dengan format T. Format T ni bentuk akaun. So bentuk akaun dia ada debit, ada kredit. Dia ada bahagian debit dan dia ada bahagian kredit. Okay, ini format T. Okey. Ataupun format penyata. Format penyata kita sediakan 3 lajur. Iaitu 3 RM ni. 3 lajur tu maksudnya untuk 3 RM ni lah. RM yang pertama, RM yang kedua, RM yang ketiga. Dan macam biasa ada juga setengah buku latihan dia sediakan 4 lajur. Jadi 4 RM, tak ada masalah. Lajur-lajur semua ni tak ada masalah. Cikgu dah bagi tahu kan sebelum ni. Ada 2 lajur juga, pun tak ada masalah. Okay. Jadi kita ikut standard KPM lah, standard buku teks. Okay. Kita sediakan 3 lajur. Lepas tu 3 RM. Okey. Dan kita digalakkan jawab dalam format penyata untuk SPM. Apa-apa soalan SPM yang awak buat nanti atau latihan yang awak buat nanti, kita digalakkan untuk jawab dalam format penyata. Boleh tak nak jawab dalam bentuk T? Boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah jawab kita ikut apa yang dinasihatkan oleh KPM, iaitu kita jawab dalam format penyata. Okey. Jadi untuk kita buat PKK, kita memerlukan 3 komponen utama.
iaitu kita perlukan komponen aset, iaitu dua jenis aset tu, semasa dan aset bukan semasa. Okay. Kemudian kita perlukan liability. Okay, sama juga, liability semasa dengan liability bukan semasa. Dan kita perlukan equity pemilik, iaitu modal. Jadi semua ni kita akan gunakan untuk menyediakan penyata kedudukan kewangan. Mana hasil dengan belanja? Hasil dengan belanja kita dah guna dalam penyediaan akaun perdagangan untung rugi. Jadi kita tak perlu ambil dah. Hanya 3 komponen ni sahaja yang kita gunakan untuk PKK. Dan apa tujuan PKK? Cikgu dah bagi tahu mula kelas untuk tajuk ni yang lepas. Tujuan PKK ni kita nak mengetahui kedudukan kewangan. Kita nak tahu kedudukan kewangan. Kita nak tahu kedudukan aset. Kedudukan jumlah aset. Kita nak tahu kedudukan jumlah liability. Kita nak tahu kedudukan jumlah modal. Alright. Itu secara ringkas lah berkenaan PKK. Okay, kita tengok apa yang berlaku, cara kita tulis dalam PKK ni. PKK cikgu panggil short form. Okey. Jadi kita tulis yang pertama, kita akan tulis dahulu, kita akan rekod dahulu aset bukan semasa. Kalau dalam bentuk penyata, aset bukan semasa, di atas sekali lah. Aset bukan semasa, jadi kita senaraikan semua aset bukan semasa yang ada dalam syarikat, yang ada dalam imbangan duga. Sebab kita nak buat PKK ni, kita ambil nilai daripada imbangan duga. Jadi apa yang ada dalam imbangan duga, itulah yang kita rekod. Kadang-kadang tak semua, kadang-kadang ada satu sahaja, ada dua sahaja. Depend pada syarikat, depend pada syarikat dan depend pada imbangan duga yang ada. Okey. Jadi untuk aset bukan semasa, ada special sikit. Untuk aset bukan semasa, 3 laju ni ada maksud. 3 laju ni ada maksud. Laju yang pertama, kita kena letakkan kos aset tersebut. Nilai asal aset bukan semasa atau kos aset bukan semasa. Kos kita beli. Kita akan letakkan pada laju yang pertama. Okey, laju yang kedua, kita akan letakkan nilai ataupun amount susut nilai terkumpul. Okey. Okey, susut nilai terkumpul. Kita akan letakkan susut nilai terkumpul. Jadi apa dia susut nilai terkumpul ni? Okey. Susut nilai terkumpul ni, susut nilai, setiap aset bukan semasa akan mengalami penyusutan nilai. ABS akan mengalami penyusutan nilai. Contoh kalau baju yang kita beli hari ni RM20, kita dah guna setahun, kita akan jual takkan RM20. Mungkin kita akan jual RM10. Mungkin kita akan jual RM15. Kenapa ada perbezaan macam tu? Pengurangan macam tu? Pengurangan tu disebabkan susut nilai. Jadi setiap ABS akan ada susut nilai. Kecuali bangunan, premis tak ada. Dan susut nilai terkumpul ni pula maksudnya nilai ABS yang terkumpul dari tahun pertama sehingga tahun semasa. Bayangkan contoh kenderaan. Ini cikgu bagi contoh kenderaan nak bagi nampak. Sebenarnya kita kena akan belajar susut nilai terkumpul ni dalam bab 8. Cuma cikgu nak terangkan sedikit. Okey, contoh kalau kenderaan, harga kenderaan RM50,000. Okey, so bermaksud ini kos dia. Okey, susut nilai. Pertama kita kena kira susut nilai. Susut nilai ni kita akan kira setiap tahun. Susut nilai kita akan kira setiap tahun. Setiap tahun berapa susut nilai yang kenderaan ni perlu tanggung.
contoh tahun pertama. Okay, ni dah kira lah ni Ni contoh dah kira lah. Tahun pertama 2000. Tahun kedua 2000. Sorry, 2000. Tahun ketiga pun 2000 susut nilai. Okey. Kemudian susut nilai terkumpul ni pula. Susut nilai terkumpul. Adalah susut nilai yang terkumpul daripada tahun pertama sehingga tahun semasa. Okey. Jadi untuk tahun pertama, kalau susut nilai 2000, susut nilai terkumpul berapa ribu? Syed, berapa Syed? Kalau tahun pertama 2000 susut nilai, maka susut nilai terkumpul untuk tahun pertama 2000. Sebab tadi cikgu cakap susut nilai terkumpul ni adalah jumlah susut nilai yang terkumpul dari tahun pertama sehingga tahun semasa. Jadi bila tahun pertama dia baru ada setahun. Kalau susut nilai dia 2000, maksudnya susut nilai terkumpul dia 2000 lah. Okey, tahun kedua. Okay, now kenderaan tu dah ada 2 tahun. Susut nilai 2000. Susut nilai terkumpul? Dia jadi berapa? 4,000. 4,000, yes. Sekarang ni terkumpulnya sebab susut nilai sudah ada 2 tahun. Jadi terkumpulnya untuk 2 tahun. Sama juga dengan susut nilai terkumpul untuk tahun ketiga. Okey, susut nilai 2000. Manakala terkumpul mesti 6,000. Macam tu lah seterusnya sampai kereta tu kita lupa. Sampai kereta tu kita tak guna dah. Macam tu. Itulah dia masukkan susut nilai terkumpul. Jadi setiap tahun akan ada nilai susut nilai terkumpul. Nanti kita akan belajar bab 8 Dan susut nilai terkumpul ni merupakan catatan kontra untuk ABS. Maka bila catatan kontra kita kena tolak dengan kos. Jadi kos aset kena tolak dengan susut nilai terkumpul. Tu sebab cikgu letak tanda kurungan ni. Maksud dia memang susut nilai terkumpul, kita kena tolak. Okey. Dan selepas kita dah tolak kos, kita dah tolak susut nilai terkumpul, maka kita akan dapat satu nilai yang dipanggil nilai buku. Nilai buku. Jadi nilai buku ni, kita nak dapatkan nilai buku ni, cara dia macam mana? Kos kena tolak susut nilai terkumpul. So sekiranya aset tersebut tiada susut nilai terkumpul, maknanya nilai buku tu sama dengan kos. Kalau tak ada susut nilai terkumpul, nilai buku sama dengan kos, jadi kita tak perlu tulis dekat kos. Kita terus tulis pada nilai buku. Okey, contoh dia seperti perabot ni lah. Ini contoh cikgu bagi. Perabot lengkapan ni dia tak ada susut nilai terkumpul. Jadi kita tak perlu tulis pada kos. Kita akan terus tulis pada nilai buku. Okey, boleh? Jangan tanya cikgu kenapa nilai buku cikgu. Kenapa tak letak nilai aset? Kenapa tak letak nilai aset bukan semasa? Korang tanyalah pakcik tu, Luka Pacioli tu. Kenapa dia letakkan nilai buku? Sebab dalam English pun kita guna nilai buku iaitu net book value. Pun dalam English pun kita guna nilai buku juga. Book value. Okay. Net book value. Memang buku lah maksudnya. Okey. So bila kita dapat nilai buku, kita tambahkan semua nilai buku ni, maka dapatlah jumlah atau kedudukan kewangan bagi aset bukan semasa. Dapatkan jumlah dulu. Okey. Selesai part yang pertama iaitu aset bukan semasa. Bila kita dah dapat aset bukan semasa,
Okay, kita teruskan dengan aset semasa. Okay, yang ni bahagian kedua. Okay, aset semasa. Jadi untuk aset semasa, okay, kita akan letakkan semua item aset semasa, iaitu antaranya adalah inventory akhir. Okay, jadi untuk aset semasa ni kita akan mulakan pada lajur yang kedua. Jangan letak RM yang ketiga, kita akan mulakan pada lajur yang kedua. Okay, kita mulakan dengan inventory akhir. Okay, selepas inventory akhir, kalau ada inventory alat tulis, kita letak inventory alat tulis pula. Selesaikan inventory dulu. Ini susunan sebenar untuk aset semasa. Okay? Kita letak inventory terlebih dahulu. So inventory biasa ada dua. Inventory akhir dengan inventory alat tulis. Kalau ada dua-dua, kena letak dua-dua. Tapi biasa inventory akhir yang akan ada. Sebab kita perniagaan, menjual barang. Mesti ada inventory akhir. Okey. Selepas inventory akhir diikuti, kita tulis pula akaun belum terima. Okey, untuk akaun belum terima, kalau tengok dekat sini, cikgu ada tolakkan dengan peruntukan hutang ragu. Okay, peruntukan hutang ragu ni pun adalah pelarasan yang kita akan belajar dalam bab 8. Jadi buat masa ni kita tak perlu risau lagi. Apa dia peruntukan hutang ragu ni? Okay, nanti bab 8 cikgu akan terangkan secara detail apa dia PHR. Kalau cara mudahnya, PHR ni anggaran customer tak nak bayar hutang. Dia hanya anggaran. Tak nak bayar hutang. Ataupun tak bayar hutang. Dia mesti ada anggaran dia. Okey. Macam mana nak kira tu nanti bab 8 cikgu ajar. Okey. So, dan PHR ni pula adalah catatan kontra kepada akaun belum terima. So, bila catatan kontra kepada akaun belum terima, that's why kena tolak. Macam susut nilai terkumpul tadi, dia catatan kontra. So, kena tolak. PHR ni pun catatan kontra. Dia catatan kontra untuk ABT. Okay, that's why kena tolak. So, lepas kita dah tolak, nilai selepas tolak kita akan letak di RM yang kedua. Kalau tak ada PHR, nilai asal ABT kita terus letak di RM yang kedua. Tak perlulah kira macam ni. Lajur ni kita guna untuk kira. Okey. Kemudian lepas ABT, bank. Okay. Bank ni duit ada di tangan, duit yang ada di akaun bank. Okay, lepas bank tunai. Tunai ni duit yang ada di tangan atau duit yang ada di pejabat. Okay, itu maksud tunai. Okay, seterusnya, okay, yang ni dividen belum bayar dengan kadar bayaran prabayar. Maksudnya hasil belum terima. Belanja prabayar. Okay, kedua-duanya kita akan belajar dalam bab 8 nanti. Hasil belum terima, belanja prabayar. Jadi kalau ada dua-dua ni, kita akan rekod dalam aset semasa. Ni turutan dia. Ini turutan dia. Dan banyak lagi lah aset semasa yang cikgu tak masukkan dalam ni. Contoh dia simpan tetap. Itu pun dikira aset semasa juga. Okay. Tengok semua kita letakkan dekat RM yang kedua. Seterusnya kita jumlahkan aset semasa. Dapatlah jumlah aset semasa. Dapatlah jumlah aset semasa. Okey. Ada yang tanya, cikgu aset semasa ni kalau tak ikut turutan boleh tak?
Kalau tak ikut turutan, macam contoh dia kita letak bank dulu, lepas tu tunai, lepas tu kadar belanja prabayar, tak ikut turutan lah. Tapi semua tu aset semasa. Boleh. Cuma seeloknya, sebaiknya kita buat ikut turutan. Ikut turutan ni maksudnya tak mengikut tahap kecairan aset. Tahap kecairan aset. Yang paling atas sekali adalah aset semasa yang paling susah cair. Yang susah, maknanya paling susah cair itu susah nak tukarkan kepada cash lah. Diikuti ABT, bank dan tunai. Jadi bila kita buat macam ni, nampaklah kita ni terpelajar sikit. Tahu maksud aset semasa, tahu cara nak susun aset semasa tu. Bagi nampak beza sikit budak IQKL dengan budak-budak lain. That's why cikgu tekankan ikut susunan aset semasa ni. Okey. Tapi kalau dah lupa masa PSA, korang buat je lah. Yang penting aset semasa. Okey. Alright. Okay, selesai aset semasa. Jadi aset dah selesai. Iaitu aset bukan semasa dengan aset semasa. Okey, seterusnya. Okay, dalam penyata, bentuk penyata, bahagian yang ketiga adalah liability semasa. Iaitu selepas aset semasa lah. Cuma untuk liability semasa ni kita kena tolak. Aset semasa nanti kita kena tolak dengan jumlah liability semasa. Kena tolak. Jadi antara item yang kita perlu letak dalam liability semasa antaranya adalah overdraft bank. Okey. Lepas ni cikgu letak tanda star ni. Bank tadi pun cikgu letak tanda star. Maksudnya apa ni? Okey, maksudnya dalam sesebuah syarikat, account bank, duit simpanan kita yang dekat bank, boleh jadi bank butir dia. Bank tu maksudnya kita ada duit dekat dalam account bank. Boleh jadi berlaku overdraft bank. Iaitu duit bank kita dah habis dalam bank, cuma kita ada mohon overdraft. Overdraft ni kan pinjaman jangka pendek. Okay, jadi dia boleh bertukar lah sama ada bank atau overdraft bank. Kalau ada satu account bank lah. Kalau ada dua account bank, mungkin account pertama dekat Maybank, account kedua dekat CIMB Bank. Jadi kalau macam tu ada dua, mungkin boleh berlaku dua-dua. Mungkin satu boleh asset, satu overdraft bank. Mungkin boleh macam tu. Ataupun dua-dua bank. Ataupun dua-dua overdraft bank. Okay. Tapi biasanya untuk SPM, dia bagi satu account bank saja. Jadi dia salah satu lah. Okay. Alright. Itu overdraft bank. Kalau ada, kita akan letak di bawah liability semasa. Okay. Seterusnya, account belum bayar. Account belum bayar. Liability semasa. Dan dua komponen yang terakhir tu, promosi belum bayar dengan commission belum terperoleh. Ini pun sama, kita akan belajar bab 8. Promosi belum bayar ni adalah belanja belum bayar. Commission belum terperoleh ni adalah hasil belum terperoleh. Apa benda dua-dua ni nanti cikgu explain lah bab 8. Dan ada juga kawan-kawan kita yang dah belajar benda ni. Okey. Jadi kalau jumpa dua-dua ni belanja belum bayar, mesti letak di bawah liability semasa. Kalau jumpa hasil belum terperoleh pun kita akan letak di bawah liability semasa. Okey. Kemudian kita jumlahkan semua liability semasa dan jumlah dia kita akan letak pada RM yang kedua. Jumlah kita akan letak pada RM yang kedua. Dan jumlah ni lah yang kita akan tolakkan dengan aset semasa.
That's why cikgu letak tanda kurungan tu. Jumlah ni lah yang kita akan tolakkan dengan aset semasa. Jadi dapatkan jumlah dulu. Nak kira jumlah, kita kira dekat RM yang pertama. Kira-kira dapat jumlah tu baru kita letak dekat RM yang kedua. Ini kalau ada banyak liability semasa lah. Kalau ada lebih daripada satu liability semasa. Kalau liability semasa tu ada satu sahaja, tak perlulah kita kira jumlah. Sebab kita dah tahu itulah jumlah dia. Kalau ada satu sahaja, jadi bila ada satu je, kita letak je terus dekat sebelah RM yang kedua. Tak perlu kita kira dekat RM yang pertama. Okey. Jadi dah dapat jumlah liability semasa, kita tolakkan aset semasa, kita tolak dengan liability semasa, maka kita akan dapat satu nilai lain dan nilai itu kita akan letak dekat RM yang ketiga. Dan nilai itu dipanggil sebagai modal kerja. Ada nama modal kerja ni ada markah. Aset semasa, kita tolak liability semasa, kita akan dapat satu nilai lain yang dipanggil modal kerja. Dan modal kerja kita letak dekat RM yang ketiga lah. Dan apa dia modal kerja ni? Modal kerja ni adalah satu penanda aras menunjukkan kemampuan syarikat untuk menjelaskan hutang dengan segera. Dia penanda aras saja. Maksudnya kalau nilai modal kerja tu besar, positif dan banyak, contoh dia macam ni 14,000, maksudnya syarikat ni masih mampu untuk menjelaskan hutang dengan kadar segera. Itu kalau kita dapat modal kerja yang positif ataupun nilai yang besar. Kalau modal kerja tu kita dapat negatif, boleh jadi juga. So bila dapat negatif, jadi itu menunjukkan syarikat tidak mampu menjelaskan hutang dengan kadar segera. Jadi bila modal kerja tu negatif, awak pergi apply pinjaman dekat bank, agak-agak bank boleh luluskan tak? Tak. Sebab bila dia tengok modal kerja tu negatif, bank pun dah tahu, ni syarikat ni tak boleh bayar hutang ni. So kita takkan luluskan. Itu maksud cikgu penanda aras, penanda, penunjuk. Okay. Dan kalau modal kerja tu positif, bank akan nilaikan berapa jumlah pinjaman yang boleh diberikan kepada syarikat. Itu faham masuk modal kerja ni? Okay. Alright. So bila dapat modal kerja, akhir sekali, bila dah dapat modal kerja, jumlah aset bukan semasa tadi kita akan tambahkan dengan modal kerja. Kena tambahkan, maka dapatlah satu angka nilai, angka imbangan ni kita panggil. Right. So dah dapat modal kerja, kena tambahkan dengan aset bukan semasa. Jadi dapatlah angka imbangan. Selesai part yang pertama. Ada part pula. Ada bahagian pula. Ni bahagian pertama untuk PKK. Jadi bahagian pertama untuk PKK, aset bukan semasa, aset semasa dengan liability semasa. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Boleh faham semua? Luqman boleh faham, Luqman? Boleh. Syed?
Amir, Ya saya cikgu. faham eh? Boleh sikit. Boleh Okay. Hmm. Alright. Okay, so, itu bahagian pertama. Part pertama. Okay, sekarang kita tengok part yang kedua. Okay, part yang kedua. Okay, kita akan mulakan dengan equity pemilik. Kita akan mulakan dengan equity pemilik. Okay, jadi dalam equity pemilik ada formula. Yang ni nak kena ingat. Untuk milikan tunggal ada formula, iaitu apa dia formula dia? Yang pertama, kita kena letakkan modal awal. Modal pada awal tahun. Kita terus letak pada RM yang ketiga lah sebab dia part yang kedua. Okey. Jadi kena letak modal awal. Modal pada awal tahun. Okey. Selepas modal, nampak ni? Tambah. Okey. Selepas modal, okay, tambah, nampak ke? Kita akan tambah untung bersih. Mana kita dapat untung bersih? Dari mana kita dapat untung bersih ni? Azul, dari mana kita dapat? Tak pasti cikgu. Tak pasti. Hana, dari mana kita dapat untung bersih ni? Apa? Ya, akaun perdagangan untung rugi. Kan cikgu cakap tadi, sebelum kita buat penyata kedudukan kewangan, kita kena sediakan dulu APUR, akaun perdagangan untung rugi yang kita belajar minggu lepas. Okay. Jadi bila kita dah dapat untung bersih, baru boleh kita buat PKK. Kalau tak dapat untung bersih, macam mana kita nak buat PKK? Sebab kita tak boleh lah nak buat equity pemilik ni. Okay. Itu sebab kita buat dulu APUR, akaun perdagangan untung rugi. Dan dah dapatkan dulu untung bersih. So, bila dah dapat untung bersih, maka kita tambahkan dengan modal awal. Okey? Jadi, kalau akaun perdagangan untung rugi awak dapat rugi bersih, so kita nak kena buat apa? Kita kena tolak. Jadi, dia akan berlaku dua benda ni lah. Sama ada tambah atau tolak. Apa-apa refer kepada akaun perdagangan untung rugi yang awak dapat. Okey. Apa yang awak dapat, itulah yang awak letak nilai dekat sini. Kalau misal kata untung yang awak kira tu salah, contoh awak kira kat APUR kan. Okey, ni cikgu bagi contoh. Okey, awak kira dekat APUR dapat 700. Untung bersih. Okay, tapi untung bersih ni salah. And then 700 ni awak bawa dekat sini. 700. Nilai yang sama. Dekat sini awak tetap dapat markah percuma. 1 OF dipanggil. Own figure. Walaupun dekat APUR awak salah, tapi nilai tu yang awak bawa ke PKK ni dan awak tambahkan dengan modal awal, masih lagi boleh dapat markah walaupun salah. Tengok baik kan? Senang dapat markah akaun ni. Janganlah korang buat contoh akaun perdagangan untung rugi dapat 700. Tiba-tiba tengok jawapan kawan sebelah lain. Awak ikut jawapan kawan sebelah. Itu je salah. Itu dua-dua tak dapat markah. Jadi untuk untung bersih dengan rugi bersih ni awak kena tengok berapa yang awak dapat dekat APUR. Berapa yang kita dapat dekat akaun perdagangan untung rugi. Okey. Boleh? Faham? Okey. So sekarang kita tambahlah sebab ni cikgu bagi untung bersih kan. Jadi kita tambahkan dapat nilai lain. Okey, lepas kita dah tambah, okey, seterusnya kita kena tolak ambilan.
kita kena tolak ambilan. Yang mana ambilan ni merupakan catatan kontra bagi modal. Jadi ada 3 catatan kontra dalam PKK ni. Satu, susut nilai terkumpul. Kedua, peruntukan hutang ragu. Yang ketiga, ambilan. Jadi ambilan dia akan mengurangkan modal. That's why kat sini kena tolak. Jadi modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan, dan kita akan dapat modal akhir. Ini formula ni kena hafal. Untuk equity pemilik, ini format. Mesti kena hafal. Dan tak boleh tunggang terbalik. Maksudnya modal awal awak tolak ambilan, tambah untung bersih. Kalau boleh tak nak macam tu. Modal awal mesti tambah benda yang perlu ditambah dulu. Antaranya untung bersih lah. Ataupun kalau berlaku modal tambahan kena tambah, okey tambah dulu. Kemudian baru tolak. Jadi tolak biasanya ambilan. Ambilan memang tolak. Jadi kalau syarikat dapat rugi bersih, maksudnya dua-dua kena tolak lah. Tak ada masalah lah. Modal awal, tolak rugi bersih, tolak ambilan pun tak ada masalah. Itu memang formula dia. Okay. Alright. So, selesai equity pemilik. Jadi cikgu harap tolong hafal. Okay. Kemudian bahagian yang kedua, setelah lepas equity pemilik, kita akan rekod liability bukan semasa. Jadi liability bukan semasa selalunya pinjaman bank lah. Pinjaman bank. Jadi kita letak dekat ujung. Dan modal akhir kita kena tambahkan dengan liability semasa, bukan semasa. Tambahkan. Dan kita akan dapat nilai. Maka nilai tu mesti sama dengan yang part yang pertama tadi. Maksudnya kena seimbang. Mesti seimbang. Kalau seimbang maksudnya betul lah tu. Part ni mesti seimbang. Kalau seimbang maksudnya PKK kita buat betul. Dan betul lah kita buat at least 90% tu betul. Sebab ada juga seimbang yang tak betul. Okay. Kenapa seimbang tu tak betul? Sebab kita rekod, kita mengikut catatan bergu yang betul, cuma kita nilai kita salah. Masih lagi boleh seimbang, tapi seimbang tu nilai dia lain lah. Kalau tak percaya besok masa exam nanti, ataupun buat masa exam nanti, lepas exam tanyalah kawan-kawan. Seimbang tak? Memang seimbang, tapi jawapan lain-lain. Jadi seimbang tu boleh, cikgu boleh apa? Bila seimbang tu maksudnya 90% tu dah betul lah. Okey. Inilah dia bentuk penyata. Okay, ada soalan? Ada, boleh tanya. Alright, seterusnya ni bentuk T. Tadi cikgu dah beritahu bentuk T. Jadi bentuk T benda yang sama juga. Cuma dekat sebelah debit kita hanya rekod aset sahaja, iaitu aset bukan semasa dengan aset semasa. Manakala dekat PKR kredit kita akan rekod equity pemilik, liability bukan semasa dengan liability semasa. Item yang sama, cuma kedudukan komponen tu je. Untuk debit aset semasa dengan aset bukan semasa. Untuk kredit equity pemilik, liability bukan semasa dengan liability semasa. Okey, kemudian jumlah debit dengan jumlah kredit mesti seimbang. Okey. Dan kalau awak perhatikan bentuk penyata dengan bentuk T, dua-dua seimbang kan? Cikgu letakkan nilai yang sama tapi dua-dua nilai seimbang dia berbeza. Contoh kalau bentuk penyata nilai seimbang dia 97,270. Kalau bentuk T nilai seimbang dia 105,550. Dua-dua betul, jangan bergaduh pula.
Jangan bergaduh kau salah, aku betul, kau betul, aku salah. Tak. Dua-dua sama. Dua-dua boleh diterima. Dua-dua kira seimbang tu dah bagus dah. Right? Jangan pertikaikan pula cikgu, salah dia cikgu. Saya buat penyata dapat ni, tapi jawapan dapat ni. Mungkin jawapan yang awak tengok tu dia menggunakan kayak bentuk T. Ataupun awak buat bentuk T, tiba dalam jawapan lain. Mungkin dalam jawapan tu dia menggunakan bentuk penyata. Jadi dua-dua betul. Dan satu cikgu nak ingat, cikgu nak bagi pesan, imbang dalam PKK, sebab ini masalah budak akaun bukan korang je. Masuk U nanti macam tu juga. Korang duduk kat hostel tu, tiba-tiba dengar budak menjerit tu, maksudnya budak akaun menjerit tu, jadi dia orang imbang dah tu. Seronok bila imbang ni. Kalau tak imbang kan, mulalah sakit kepala lah, serabut lah, itulah macam-macam kan. Sama juga dalam exam macam tu. Okay, cuma apa yang cikgu boleh nasihatkan untuk peksa seimbang sebenarnya. Kadang-kadang student ni dia nak imbang juga. Nak buat sampai seimbang juga. Biarlah sampai habis masa exam pun nak seimbang juga. Ingat kita ada 5 soalan nak kena buat, bukan satu soalan je. Ini satu soalan ni kena buat ni. Kita ada 5 soalan nak kena buat. Jadi nanti bila tak seimbang, bila awak buat tak seimbang, jangan risau. Sebab bila tak seimbang, tak tolak markah. Nilai yang tak seimbang tu tak tolak markah. Kadang-kadang seimbang, bila seimbang, jangan seronok sangat. Sebab bila seimbang, tak ada markah. Tak ada markah seimbang. Jadi bila tak seimbang, jangan sedih. Sebab markah tak akan ditolak. Kalau seimbang, jangan seronok sangat. Sebab bila seimbang, tak ada markah. Kadang-kadang budak yang tak seimbang tu lebih banyak markah dia daripada yang seimbang. Percayalah cakap cikgu. Cikgu dulu belajar kat U 4 tahun. Tahun pertama sampai tahun ketiga, setiap tahun tak seimbang. Dapat A juga. Bayangkan. Maksudnya tak seimbang tu maksudnya tak menjamin kita gagal. Kita hilang markah tak. Tak seimbang, maksudnya tak apa, jangan risau. Markah tak tolak. Yang penting item dalam tu. Item dalam aset bukan semasa tu. Item dalam aset semasa tu. Item dalam liability semasa tu kena betul. Dan kalau seimbang pun jangan seronok sangat. Sebab bila seimbang memang tak ada markah. Okey, boleh. Ni pegang ni masa peksa nanti. Jangan bila tak seimbang je, mulalah psikologi, tak dapat nak buat soalan lain sebab tak seimbang apa semua. Jangan ingat pesan cikgu ni. Bila tak seimbang, proceed dengan soalan yang berikutnya. Ada masa nanti baru semak kenapa tak seimbang. Okey, ada apa-apa nak tanya untuk PKK? Okay, tak ada. Uzair masuk lambat tadi. Ada faham tak? Boleh ke? Betul, awal-awal tadi boleh. Yang sempat tu boleh ke? Apa nanti ulat tengok balik video kelas yang awal tu apa yang cikgu terangkan. Okey, sekarang kita tengok contoh. Alright, yang ni kita nak buat sama-sama. Kita nak buat PKK. Jadi siapa yang dah faham tu sebenarnya dah boleh buat dah. Okey. Jadi bila kita nak buat penyata keuangan, macam cikgu ajar sebelum ni,
bila kita dapat imbangan duga, sebab kita memang menggunakan imbangan duga ni sebagai panduan kita nak buat penyata kedudukan, penyata kewangan. Sebab salah satu fungsi imbangan duga, kalau awak ingat, memudahkan kita untuk menyediakan penyata kewangan. Jadi that's why kita perlukan imbangan duga untuk menyediakan penyata kewangan. Termasuklah PKK ni. PKK ni salah satu penyata kewangan lah. Okey, jadi bila kita baca imbangan duga, kita kena tahu item mana yang kita perlukan untuk PKK. Macam tadi cikgu bagi tahu, 3 komponen utama asset, liability dan equity pemilik. Ini yang kita akan gunakan untuk PKK. Alright, jadi kita tengok. Yang pertama, okey, premise. Premise asset bukan semasa. Kemudian inventory. Okey, untuk inventory biasanya akan ada 2. Inventory awal dengan inventory akhir. Jadi yang kita akan gunakan dalam PKK adalah inventory akhir. Inventory akhir ni adalah aset semasa. Kemudian akaun belum bayar. Akaun belum bayar komponen apa, Faris? Akaun belum bayar. Kita nak buat ni kena tahu kalau tak tahu memang tak boleh buat lah. Komponen asset, liability, equity. Faris, komponen apa Faris? Lupa dah? Liability semasa. Ya, cikgu. Akan belum bayar komponen apa? Liability. Okay. Liability semasa. Okay. Kemudian akaun belum terima aset semasa. Okay. Warna biru ni aset semasa. Warna hijau ni aset bukan semasa. Warna kuning ni liability semasa. Pandai-pandai awak lah. Okey, seterusnya pinjaman. Pinjaman komponen Liability. Liability bukan semasa. Kalau boleh kita tahulah yang mana, sebab dalam PKK kita nak asingkan aset semasa, bukan semasa. Okey, seterusnya modal. Okey, yang ni modal awal. Okey, modal awal equity pemilik. Seterusnya inventory awal tak perlu. Cikgu cakap tadi inventory kita ambil inventory akhir sahaja. Inventory awal tak perlu. Okey, kenderaan. Kenderaan aset bukan semasa. Okey. Bank aset semasa. Okay. Gadai janji. Gadai janji ni liability bukan semasa. Cikgu dah asingkan warna-warna ni bagi korang nampak. Okay. Alatan pejabat. Aset bukan semasa. Kemudian tunai. Aset semasa. Inventory alat tulis. Aset semasa. Aset semasa. Inventory, kalau ada inventory alat tulis, aset semasa. Kalau alat tulis, dia belanja. Beza Dia kalau aset semasa, dia mesti tulis inventory alat tulis. Okey. Seterusnya kelengkapan. Aset bukan semasa. Okey.
ambilan. Okey, ambilan ni catatan kontra untuk equity pemilik. Jadi catatan kontra dia mesti ikutlah. Kalau dia equity pemilik punya, dia kena ikutlah dekat dalam equity pemilik. Okey, seterusnya kadar bayaran. Okey, yang ni belanja tak perlu, belanja apur. Faedah simpanan pun sama, yang ni hasil kita rekod dekat apur. Okey, seterusnya perabot. Okey, perabot, aset bukan semasa. Okey, simpanan tetap. Okey, simpanan tetap, aset semasa. Dan akhir sekali untung bersih. Okey, jadi yang ni sebab kita nak buat contoh PKK, jadi untung bersih diberikan. Untung bersih dekat equity pemilik lah. Tapi kalau soalan sebenar, untung bersih tu kita kena cari dengan menyediakan akaun perdagangan untung rugi. Jadi memang dua penyata awak kena buat. Satu apur, kemudian PKK. Soalan bocor dah untuk peksa. Jadi awak dah tahu dah apa benda nak kena buat untuk exam nanti. Okey. So sekarang kita sediakan PKK. Okey, jadi macam biasa tajuk. Ini nama syarikat tak ada. Okey, abaikan. Yang penting tajuk kena ada. Iaitu penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2000 apa ya? 2019. Okey. Kemudian letakkan RM, 3 RM, 3 lajur. Okey. Dan setiap RM ni ada maksud dia lah untuk aset bukan semasa sebab kita akan mulakan dengan aset bukan semasa. Okey, iaitu kos. Kemudian susut nilai terkumpul. Cikgu buat short form dalam biasa tak boleh short form, kena tulis penuh susut nilai terkumpul. Okey, kemudian RM yang ketiga nilai buku. Okey, jadi kita ambil semua aset bukan semasa. Okey, antaranya premis. Yang cikgu dah highlight warna hijau tadi tu. Okay, premis 80,000. Okay, so kita terus tulis dekat nilai buku sebab susut nilai terkumpul cikgu tak ajar lagi, kita tak belajar lagi, jadi tak adalah Okay, seterusnya kenderaan. Ikut susunan lah, kalau senang. Kenderaan 38,600. Okey, selepas kenderaan, alatan pejabat. Okey. Alatan pejabat 9,800. Okey, seterusnya kelengkapan. Okey.
Kelengkapan, berapa kelengkapan tu? 5,790. Okay, selepas kelengkapan perabot. Tengok semua cikgu letakkan dekat nilai buku sebab susut nilai terkumpul tak ada. Kalau ada nanti bab akan datang lah. Bab depan. Okay, so kita jumlahkan. Jadi total aset bukan semasa adalah 140,190. Okey, seterusnya aset semasa. Okey. Aset semasa. Jadi untuk aset semasa macam cikgu cakap tadi, kalau boleh ikutlah turutan tahap kecairan aset. Iaitu kita mulakan dengan inventory akhir. Mulakan dengan inventory dulu. Okey. Inventory akhir. So 12 kita letak 12,400 kita letak pada RM yang kedua. Sebab ini bahagian yang kedua. Okey, jadi selepas inventory akhir, ada lagi inventory lain tak? Untuk aset semasa warna biru ni. Inventory alat tulis. Okey, inventory alat tulis. So kita letak inventory alat tulis. Inventory alat tulis 350. Okey, so dah selesai inventory. Okey, baru kita letak account belum terima. Letak account belum terima. Alright, jadi account belum terima ni biasanya ada pelarasan pula. Ada catatan kontra iaitu peruntukan hutang ragu. Jadi kat sini tak ada kan. Jadi kita baca tadi dalam imbangan duga tak ada peruntukan hutang ragu. Jadi nilai ABT kita terus tulis pada RM yang kedua lah. Tak perlulah tolak. Kalau ada PHR baru tolak. Okey, lepas ABT kita akan letakkan dulu simpanan tetap. Sepatutnya bank kan. Okey, simpanan tetap dulu. Okey, kita letak simpanan tetap. Dan selepas simpanan tetap baru bank. Di bank 6,600. Dan selepas bank baru tunai. Okey, baru tunai 1,800. Okey. And then hasil belum terima, belanja prabayar belum ada lagi. Sebab kita tak belajar lagi. Okey. Kemudian kita jumlahkanlah untuk aset semasa. Jadi kita dapat jumlah aset semasa 50,240. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okay.
Alright. Kemudian cikgu nak maklumkan saja, simpanan tetap ni, ada yang cakap simpanan tetap ni aset bukan semasa. Tapi kalau ingat kalau aset bukan semasa, benda tu tahan lama. Simpanan tetap tu walaupun dia pelaburan, walaupun dia salah satu bentuk pelaburan, simpanan tetap, tapi simpanan tu kita boleh keluarkan bila-bila. Jadi tak, maksudnya cepat habis jugalah. Kalau kita gunakan duit simpanan tetap tu. That's why kita akan rekod di bawah aset semasa. Okay. Tapi kalau pelaburan, pelaburan, kalau ada item pelaburan kita akan rekod di bawah aset bukan semasa. Sebab biasa term pelaburan tu memang kita nak gunakan dalam jangka masa yang lama. Kita buat pelaburan tu dalam jangka masa yang lama. Biasa orang melabur ni memang bertahun-tahun. Sebab setiap tahun kita nak dividen. Jadi kalau ada pelaburan kita rekod di bawah aset bukan semasa. Tapi simpanan tetap kita akan rekod di bawah aset semasa. Sebab simpanan tetap, simpanan je. Maksud simpanan tu kita boleh keluarkan dengan bila-bila lah. Pakai kad ATM tu pun kita boleh keluarkan. Okay. Right, seterusnya dah selesai aset semasa, kita sambung dengan liability semasa, dan liability semasa kita kena tolak. Liability semasa. Okay. Jadi kat sini liability semasa yang kita ada dalam imbangan duga ni, okay, ada satu je warna kuning ni. Ada satu je, iaitu akaun belum bayar. Okay. Kita letakkan akaun belum bayar. Okay, jadi akaun belum bayar berapa nilai? 5,800. Jadi disebabkan dia satu, sebabkan dia satu, cikgu letak pada RM yang kedua. Kalau ikut contoh tadi, liability semasa kita kira dekat RM yang pertama sebab dia ada lebih daripada satu item. Cuma untuk soalan ni ada satu item sahaja, jadi kita akan letak pada RM yang kedua dan kita terus tolakkan. Kita terus tolakkan dengan aset semasa. Dan kita dapat satu nilai lain 4440 dan nilai ni dipanggil sebagai modal kerja. Kena tulis nama-nama ni, modal kerja ni. Kalau tak dapat markah nanti. Okey. So bila dah dapat modal kerja, okay, kita tambahkan dengan aset bukan semasa. Jadi kita dapat satu nilai angka 184,630 yang ni tak ada nama. Cukup kita faham sebagai yang ni adalah angka imbangan. Okey. Right. Okay, kemudian equity pemilik. Equity pemilik. Okey, jadi equity pemilik, inilah formula dia, iaitu yang pertama modal awal.
Okey. Modal awal 90,000. Okey. Terletak terus pada RM yang ketiga. Kemudian tadi ada untung bersih kan? Jadi kena tambah dengan untung bersih. Ini sebenarnya dapat dari Apur macam cikgu cakap tadi. Kita kena sediakan dulu akaun perdagangan untung rugi. RM67. Okay, so kita jumlahkan dapat 157 430. Okay. Lepas tu kita tolak dengan ambilan. Okay. Jadi ambilan berapa ambilan? 1,200. Okay, kita tolak 1,200. So kita akan dapat satu nilai 156,230. Dan ini kita panggil sebagai modal akhir. Tengok semua ni ada nama. Nama-nama ni yang kita nak kena ambil kira lah. Okay. Dan tadi, okay, seterusnya kita sambung liability bukan semasa sebab tadi rasanya ada liability bukan semasa. Kalau liability bukan semasa tak ada, kalau liability bukan semasa tu tak ada, jadi jawapan modal akhir ni akan sama dengan angka imbangan yang 184 ni. Itu kalau sekiranya liability bukan semasa ni tak ada. Tapi kalau ada, kita kena teruskanlah untuk cari nilai jawapan. So, liability bukan semasa, kat sini ada dua, satu pinjaman, satu gadai janji. Okay. Ada dua, satu pinjaman bank, satu gadai janji. Jadi bila ada dua, kita akan kira pada RM yang kedua lah. Pinjaman bank 20,000. Gadai janji 8,400. So kita dapat jumlah dia sebanyak 28,400. Okey, dan kita jumlahkan. Jadi kita akan dapat, jumlahkan ni maksud modal akhir tambah dengan jumlah liability bukan semasa. So kita akan dapat 184,630. Dan ini menunjukkan nilai dia seimbang. Sama kan, seimbang. So kalau seimbang betul lah. Inilah dia format PKK. Okey. Setakat ni ada soalan? Tak ada cikgu. Okay, Ana tak ada. Syami ada soalan tak Syami? Faham tak nak buat? Tak ada aku. Faham nak buat? Faham. Azmi? Baru nampak muka hari ni. Faham. Azmi?
Faham Ha. Okay. Alright. So kalau faham, okay. Nanti kita tak ada soalan apa Isyad? Nak tanya apa? Tekan. Tak ada. Tekan. Okay. Alright. Okay. Jadi kita dah belajar dua-dua penyata keuangan. Akaun perdagangan untuk rugi dengan penyata kedudukan keuangan. Okay. Jadi di bawah ni ada 3 bentuk contoh soalan. 3 soalan. Yang mana 3-3 ni bentuk soalan dia berbeza. Kalau kita tengok bentuk yang pertama ni, kalau soalan 1 ni, dia straight forward dia bagi. Straight line dia. Jadi semua item dia bagi straight line. Okay. Kemudian soalan yang kedua, kalau kita tengok, dia ada lajur imbangan duga, dia ada lajur debit, ada lajur kredit. Okay. Kemudian soalan yang ketiga, nampak ni, imbangan duga dia bagi dalam bentuk T. Ada debit, ada kredit. Sama je semua, cuma bentuk je berbeza. Budak ni kalau bentuk berbeza, mulalah tak boleh buat lah, itulah, soalan susah lah. Padahal semua benda yang sama. Okey, jadi kita akan buat masa kelas tambahan nanti. Kita akan buat masa kelas tambahan. Jadi kalau boleh, join lah. Sekurang-kurangnya kita tahu kalau bentuk macam ni, macam mana cara nak jawab. Bentuk macam ni, macam mana cara nak jawab. Sebab kelas tambahan cikgu tak rekod cikgu kelas tambahan cikgu tak rekod. So yang datang tu dapatlah ilmu dia. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita stop sini. Kita akan jumpa masa hari Sabtu nanti macam biasa pukul 9.30. Untuk kita buat latihan satu soalan, soalan 1, 2 dengan 3 ni kalau sempat. Kalau tak sempat, buat sendirilah nanti Cuma kelas tambahan Sabtu ni memang ada. Pukul 9.30. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita stop kelas sekarang. Dan kita sambung minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih sebab datang kelas. Assalamualaikum cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Alright, sama. Cikgu. Ya, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Apa? Fingerprint